A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم أستاذ. Kak Liza, sekejap Kak Liza. Okey, Ustaz. Berapa ni Liza? Hari ini muka surat 370 bab 3 lafaz iqamah diucap satu kali kecuali lafaz qad qamatis solah. Dah habis dah ni ya kita punya ni. Sikit lagi habis dah ni ha. On the way lah tu insyaAllah. Ya, itu. Ustaz. Okey dah ke Ustaz? Okey, saya terminum air sejuk sikit. Bersin pula dibuatnya. Okey Ustaz. Hari ini kita masuk muka surat 377 bab 3 lafaz iqamah diucapkan satu kali kecuali lafaz qad qamatis solah. Betul ke Ustaz? Dah Ya habis dah. betul. Ustaz Kita nak tak bincang lagi tajuk tu apa dia, Ustaz? Belum bincang tajuk tu. Belum lagi. Okey. Satu Tapi lepas tu dah tajuk. sebut dah. Sepintas selalu kita dah sebut. Biasanya kita tak boleh bincang kot bab yang ketiga tu. Kita terus bab yang keempat. Bagus Ustaz. Silakan. Sekejapnya saya surang selesa hidung.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Maaf ya, saya cari sekejap apa hadisnya. Okey, Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Dan walaupun sebahagian daripada kita bercuti, tapi kita masih lagi boleh memberikan komitmen untuk kelas ni. Terima kasih banyak. Dan saya pun gembira apabila melihat ibu-ibu ada program di Shah Alam ya, dengan Ustaz Endang. Kak Liza ada datang ke, Kak Liza? MC Ustaz adalah. Oh, yang jadi MC tu betul lah Kak Liza. Kenapa saya nampak gambar Kak Liza agak kurus ya? Dalam Aku gambar oleh gambar je tu Ustaz. oleh Kak Emira Jelina tu nampak kurus sikit. Jadi saya pun tak cam ini Kak Liza ke ataupun siapa sebenarnya. Okey, baik, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi pengajian kita dalam hadis ni. Tapi ibu sekalian, saya masih kurang selesa hidung. Sekejap ya, sekejap je. Okey, sorry. Jadi Alhamdulillah, kita masuk dalam kitab Sahihul Bukhari, bab Fadli Ta'zin, bab kelebihan azan. Okey. Ni Alhamdulillah, nama web dia ni dia dah perbaharui, tapi saya pun tak tahu sejauh mana dia punya potensi lama web dia ni dah makin baik ataupun sama, tapi dia punya bentuk dah lain lah sikit. Okey, bab Fadli Ta'zin, hadis number, kalau dalam buku ibu-ibu hadis number 608. Cuma dalam laman web ni dia number 583 ya, 583. Okey, baik. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari Abdullah bin Yusuf dan ia bersumberkan daripada sahabat Nabi Abu Hurairah. Dan buat makluman ibu-ibu sekalian ya, ini dia punya jalur emas dalam periwayatan hadis. Dia adalah pandangan-pandangan ulama, apakah jalur emas ataupun disebut sebagai silsilatul zahabiyah, silsilah keemasan dalam hadis. Ada yang kata hadis riwayat daripada Nafi', daripada Ibn Umar, bermula Imam Malik daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Itu dianggap sebagai silsilatul zahabiyah ataupun periwayatan keemasan ya. Dan ini pun antara yang tinggi kedudukan, iaitu Abu Zinad meriwayatkan hadis daripada A'rash, dan A'rash ambil daripada sahabat Nabi Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salah, lama, idza nudiya lis-salah adbara syaitan wa lahu duratun. Apabila dipanggil untuk salat yakni azan, maka syaitan akan adbar. Adbar ini berpaling ke belakang. Walahu duratun, dalam keadaan dia terkeluar angin ataupun sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'zin, sehinggalah dia tidak mendengar lafaz azan tersebut. Fa idza qadan nida aqbal, apabila azan telah selesai maka dia akan datang kembali. Hatta idza suwiba bis-salah adbar, sehinggalah apabila iqamah untuk salah, syaitan akan lari sekali lagi.
Hatta idza qada taswib aqbal. Apabila iqamah telah selesai, syaitan akan datang semula. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih. Sehingga syaitan itu boleh mengelirukan ataupun mengganggu seseorang itu, ya. Dia boleh mengganggu seseorang sehingga orang itu dia tidak dapat khusyuk dalam salah. Yaqulu, kata syaitan, uzkur kaza, ingatlah itu, ingatlah ini. Lima lam yakun yazkuru hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla. Sehingga apabila orang itu duk ingat macam-macam benda atas gangguan syaitan, yang mana syaitan tu ingat begini, ya. Uzkur kaza wa kaza lima lam yakun yazkur. Kamu ingatlah itu, ingatlah ini tentang sesuatu yang dia tak ingat di luar salat. Di luar salat dia dah lupa dah. Tapi bila dalam salat macam-macam benda yang diingat. Hatta yazalla rajul la yadri kam salla. Sehingga seseorang itu tidak tahu dah berapa rakaat dia salat, ya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahawasanya ada gangguan syaitan dalam salat, dan sesiapa sahaja tidak terlepas daripada gangguan syaitan tersebut. Okey, sebelum kita pergi jauh dalam bab ini, ibu-ibu sekalian, kita walaupun mungkin ada disebutkan sebelum ini, tapi kita cuba tengok sekali lagi apa maksud fadli, ya. Fadli ini artinya benda lebihan. Contohnya, ini bekas air. Bekas air ni apabila saya bubuh air itu lebih sampai dia melimpah-limpah, yang melimpah-limpah itulah dinamakan sebagai fadlun, benda-benda yang lebih. Jadi artinya kalau Allah Azza wa Jalla berikan sesuatu lebih kepada kita, itu namanya fadlun. Sebab itu contohnya kita kata fadilatul amal, kelebihan beramal. Sepatutnya amalan kita tu tak adalah dapat pahala sebanyak itu. Tapi dengan rahmat dan ihsan daripada Allah Azza wa Jalla, walaupun kita membaca 3 kali sahaja, Allah Azza wa Jalla samakan seperti kita membaca Al-Quran 30 juzuk. Tapi ada perbahasan ulama lah dalam memahami erti hadis tersebut. Tapi ceritanya Allah Ta'ala boleh memberikan fadlu, lebih-lebih pahala kepada kita, ya. Sekejap. Baik. Yang keduanya dulu-dulu saya dah sebut pada ibu-ibu sekalian, tapi kita cuba tengok lagi apa maksud babun. Ya, apa maksud babun, atau sini baca babu lah. Babu fadli ta'zin. Bab ini dulu saya dah sebut artinya pintu, ya, pintu. Apabila kita masuk ke dalam rumah tu dia ada macam-macam pintu. Ada pintu bilik store, ada pintu bilik tidur, ada pintu master bedroom, ada pintu bilik air, ya. Maka bila kita buka pintu bilik air, bentuknya macam tu. Bila kita buka pintu master bedroom, bentuknya macam ni pula. Bila kita buka pintu store, bentuknya macam ni. Bila kita buka pintu bilik tidur anak, bentuknya macam ni. Jadi semuanya berbeza-beza. Artinya, apabila kita membincangkan bab yang dahulu, bab yang ketiga tentang iqamah, itu perbincangannya babul iqamah wahidatan illa qawlahu qad qamatis salah. Itu perbincangannya. Sama macam kita masuk dalam bilik anak, ini bentuknya. Kemudian sekarang ni kita tutup pintu bilik itu, kita masuk dalam pintu yang lain pula. Ini pula perbincangannya. Ada perbincangan yang lain pula. Sebab itulah dia punya topik-topik itu dinamakan sebagai babun, ya. Babu artinya pintu, menunjukkan perbahasan yang berbeza-beza. Baik. Dan satu lagi yang saya ingatkan ibu-ibu sekalian, apabila kita membaca hadis, saya risau ibu-ibu dah lupa dah. Kak Liza ingat tak macam mana cara baca hadis ni? Okey, cuba baca Kak Liza. Ataupun siapa yang nak volunteer baca? Lagi baca je macam Quran, Ustaz. Macam mana? Lagi baca bunyi macam Quran tak? Baca biasa je. Haddathana Abdullah. Okey. Ibnu kan sebut macam mana, Ustaz? Okey, tak apa, selesai. Cuba Kak Lina pula baca. Kena ada permulaan dia wa min qalu tu kan Ustaz.
Macam tak dengar suara Kak Lina. Allah. Dengar Ustaz. Kena ada awal tu apa? Wa min qalu. Ada kena ada awal tu. Oh, Wabihi qala. Wabihi qala. Wabihi qala ataupun kita sebut qala al-Imam al-Bukhari. Kerana hadis ini hadis Imam Bukhari, qala al-Imam al-Bukhari. Kalau Muslim, qala al-Imam Muslim. Okey, jadi kalau sini kita mudahnya wabihi qala. Wabihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Sekian. Okey. Sekarang ni yang ke seterusnya, ibu-ibu dan rahmati Allah, apabila dipanggil untuk salah dan panggilan itu dinamakan sebagai an-nida ataupun al-azan. Kenapa al-azan dipanggil sebagai an-nida? Kerana an-nida bererti panggilan yang dikuatkan suaranya. Ya, an-nida adalah panggilan yang dikuatkan suaranya. Maka apabila dipanggil untuk salat, syaitan pun akan berlari. Okey. Siapakah syaitan yang dimaksudkan dalam hadis ini? Okey, maka ada khilaf ulama dalam memahami siapakah syaitan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi ibu-ibu boleh buka dalam muka surat yang keberapa ya? Dia bincang pasal syaitan ni. Ada perasan tak? Maksudnya saya nampak pula. Dah study dah. Entah kat mana syaitan tu. Tak jumpa pula. Okey, jadi apakah syaitan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW ini? Jadi dia mungkin merujuk kepada dua pendapat dia. Pendapat yang pertama menyatakan syaitan itu merujuk kepada iblis itu sendiri, ya. Merujuk kepada iblis. Yang iblis yang lawan dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu satu pendapat. Dan pendapat yang kedua menyatakan segala jin yang kufur kepada Allah Azza wa Jal dinamakan sebagai syaitan. Dan surat segala jin yang 376 Ustaz. muka surat 376 dekat catatan penting tu. Zahirnya yang dimaksudkan dengan syaitan kat situ saya tak perasan, saya dah tanda padahal. Okey. Jadi satu pendapat menyatakan itu adalah iblis. Dan ada pendapat yang kedua menyatakan segala yang derhaka daripada kalangan jin dan juga kalangan jin adalah syaitan. Dan ada juga pendapat yang menyatakan syaitan itu merujuk kepada jin, kepada syaitan kalangan jin dan manusia yang derhaka. Jadi di situ ibu-ibu sekalian ada tiga pendapat. Siapa syaitan? Okey. Saya tolong tuliskan untuk ibu. Satu, iblis itu sendiri. Pendapat yang kedua, jin dan manusia yang derhaka. Okey, pendapat yang ketiga, jin yang derhaka. Okey, siapa syaitan yang melarikan diri apabila mendengar azan, ya? Okey, itu untuk memudahkan ibu-ibu sekalian lah. Saya rasa pendapat yang paling tepat dalam bab ini adalah pendapat yang pertama dan ketiga. Iaitu iblis itu sendiri dan mana-mana jin yang derhaka kepada Allah Azza wa Jal melarikan diri apabila mendengar azan. Kerana realitinya manusia yang derhaka kepada Allah Azza wa Jal tidaklah melarikan diri sampai terkeluar angin tu seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Okey, baik. Satu. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok syaitan itu dia lari dalam keadaan walahu duratun. Dalam keadaan dia terkentut, duratun, terkeluar angin. Jadi di sini ada perbahasan ulama yang ibu-ibu boleh lihat dalam surat 376 atas sekali itu. Kenapa syaitan itu sampai dia boleh terkeluar angin? Adakah itu dalam bentuk yang makna yang literal ataupun ada maksud majazi? Majazi itu artinya kiasan yang dibawakan oleh Nabi Yunus SAW. Maka ada dua pendapat ulama dalam bab ini. Ya. Pendapat yang pertama menyatakan memang syaitan itu merujuk kepada jin yang derhaka
memang dia pun terkeluar angin sebagaimana manusia itu sendiri. Ya, dia pun terkeluar angin sebagaimana manusia itu sendiri. Kerana apa? Kerana dia pun makan sebagaimana kita makan. Jadi oleh kerana dia pun makan sebagaimana kita makan, maka dia pun ada proses-proses dia juga, ya. Sebagaimana kita maklum, syaitan pun dia membuang air kecil. Jadi kalau syaitan pun membuang air kecil, dan dalam hadis Nabi SAW yang lain menyatakan syaitan muntah. Apabila seseorang tu makan, dia tak baca bismillah, maka syaitan akan join makan dengan dia. Dan apabila orang tu perasan, dia baru teringat dia belum membaca bismillah, maka dia pun membaca bismillahi awwalahu wa akhirah ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirih, maka syaitan pun termuntah-muntah dibuatnya. Maka pendapat yang pertama menyatakan memang syaitan itu sendiri terkentut ataupun terkeluar angin sama dengan tabiat manusia itu sendiri. Dan ada riwayat lain yang membaca bukannya walahu duratun tetapi walahu husasun, ya. Lahu husasun. Baik. Itu pendapat yang pertama. Maksud duratun melihat kepada literal. Maknanya memang dia terkeluar kentut. Baik. Yang kedua, pendapat yang lain pula menyatakan sebenarnya apabila Nabi SAW menyatakan syaitan itu terkeluar angin, bukanlah ia terkeluar angin secara literal. Sebaliknya, ia merupakan kiasan kepada lajunya syaitan itu melarikan diri. Sebagaimana kita menyatakan kepada orang yang lari laju tu sebagai lipas kudung. Jadi adakah kerana dia telah kudung? Tidak. Tetapi itu gambaran kepada lajunya dia lari. Laju betul dia lari sampai kecil-kecil kepala dia. Adakah kepalanya menjadi kecil? Tidak. Itu gambaran kepada lajunya dia melarikan diri. Jadi hadis Nabi SAW ini sebahagiannya difahami oleh ulama sebagai kiasan. Contohnya syaitan menginap dalam khayshum, dalam ruang hidung kita tu. Adakah betul syaitan tidur dalam hidung kita ataupun sebenarnya kotoran-kotoran yang mesti kita bersihkan apabila kita bangun daripada tidur. Okey. Jadi itu ada sebagian ulama kata itu hanyalah kiasan sahaja menggambarkan lajunya syaitan itu melarikan diri. Baik. Itu perkara yang kedua. Pendapat yang ketiga pula menyatakan syaitan melarikan diri dalam keadaan terkentut itu supaya dia tidak dapat mendengar suara azan. Siapa yang boleh buat catatan ya? Saya tulis ni. Catatan yang nanti buat catatan kongsi dalam grup. Okey. Tapi tak apalah. Kalau tak sempat nak catat, ibu-ibu pun nak catat di buku masing-masing kan? Okey. Pendapat yang ketiga pula yang dikatakan syaitan melarikan diri dalam keadaan terkentut tu sebenarnya syaitan yang sengaja berbuat demikian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia tidak mendengar suara azan itu sendiri. Jadi dia pun buat suara yang tak elok. Jadi ini boleh difahami sesiapa sahaja yang di waktu azan dia pun duduk tengok TV lagi ke ataupun dia dengar lagu ke ataupun dia sibuk dengan benda lain, maka dia ada persamaan dengan syaitan itu sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, apabila Nabi SAW berkata demikian, artinya azan itu boleh memberikan kesan yang negatif ataupun kesan yang buruk kepada syaitan sehingga menyebabkan syaitan itu lari dalam keadaan terkentut. Jadi kenapa dia terkeluar angin tadi? Kerana kesan negatif yang dialami oleh syaitan ataupun jin yang derhaka apabila dia mendengar lafaz azan. Maka bolehlah kita pegang kepada tindakan perawat-perawat tradisional ni yang melakukan azan yang boleh memberikan kesan yang negatif terhadap syaitan ataupun jin yang derhaka itu sendiri. Jadi wallahualam lah, saya pun tak tahu apa pendapat yang paling kuat dalam bab ini. Kalau dulu-dulu saya fahamnya memang syaitan itu terkentut, dan kenapa dia terkentut tu kerana dia melarikan diri dalam keadaan laju, itu yang saya faham. Tetapi rupa-rupanya ada lagi pandangan-pandangan ulama lain yang perlu kita ambil kira. Baik. Seterusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian,
Saya minta maaf ya, saya sebut-sebut tu dia dah campur-campur dengan poin-poin kat lain juga ya. Hari ni mungkin ibu-ibu tak nampak mana poin ketiga contohnya saya sebutkan. Poin yang ketiga tu yang dia sengaja bunyi kentut itu ada di perenggan bawah sekali muka surat 376. Okey, tapi saya dah campur-campur dah. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dan hadis ini apabila kita tengok perkataan hatta la yasma'at ta'zin, sehingga dia tidak mendengar suara azan. Dia melarikan diri jauh sehingga dia tidak mendengar suara azan. Maka hadis ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama. Cuba ibu-ibu lihat dalam muka surat 377. Okey. 377 itu perenggan yang kedua. Okay, ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama kita mesti menguatkan suara ketika melaungkan azan supaya kita dapat mengganggu syaitan itu sendiri. Jadi biar syaitan tu dengar suara azan kita yang kuat tadi, dia pun makin jauh dari melarikan diri. Jadi itu antara pandangan ulama, sehingga kalau kita lihat dalam riwayat Muslim contohnya hadis daripada Jabir radhiyallahu anhuma, kalau ibu lihat perenggan yang kedua ya. Minta maaf ya, saya tak tunjuk dah di sini sebab nanti kalau tunjuk di sini dia akan jadi memeningkan pula ibu-ibu sekalian. Biar saya cerita terus ya. Saya cerita terus, yang ada buku boleh rujuk. Perenggan yang kedua muka surat 377 tu, cuba cari yang teks Arabic tu, matan Arab tu. Hatta yakuna makana rauha. Syaitan tu melarikan diri sampai satu tempat yang namanya rauha. Rauha ni di mana? Okey, jadi sekarang ni kita kena tahu. Nabi SAW menuturkan hadis ini ketika berada di Mekah ke di Madinah? Okay, di Madinah. Apabila Nabi sembang di Madinah, Nabi pun kata syaitan melarikan diri hatta yakuna makana rauha, sehingga sampai ke rauha. Jadi kita kena buat ukuran tu Madinah ke rauha, bukannya Mekah ke rauha. Kerana bicara Nabi SAW masa tu di Madinah. Jadi jarak antara Madinah ke rauha tu, okay, jarak dari Madinah ke Rauha adalah sejauh 36 mil. Tapi saya lupa dah mil ni macam mana kiraan dia. Rasanya mil ni batu rasanya. Tapi saya tak ingatlah ni kita nak kena convert balik ke dalam KM-nya berapa macam mana tu. Tapi mudah ceritanya ini sebenarnya satu simbolik kepada syaitan betul-betul melarikan diri jauh sehingga ke tempat yang dia tidak mendengar suara azan itu sendiri. Maka mana-mana tempat yang tidak menaungkan azan ada potensi menjadi tempat pelarian bagi iblis ataupun syaitan. Okey. Dan hal ini ada disebutkan dalam riwayat yang lain, perenggan yang ketiga. Hatta yakuna bi Rauha wa hiya 30 milan minal Madinah, sehingga dia melarikan diri ke Rauha, yang mana Rauha tu jaraknya 30 mil dari Madinah. Okey, baik. Itu yang ke berapa dah? 3 ke berapa? Okey. Kemudiannya hadis ini kalau kita lihat, faiza qadhan nida aqbal, apabila selesai daripada azan maka syaitan datang semula. Hatta iza suwiba bisalah adbar, sehingga apabila salat itu ditaswibkan. Taswibnya at-taswib. Okey, saya tulis pada ibu-ibu. Taswib ini kalau solat biasa ni taswib adalah iqamah. Okey. Kalau dalam solat subuh, taswib itu adalah as-salatu khairun minan naum. Okey, kalau dalam solat raya, solat istisqa, solat gerhana, taswib tu apa dia ibu sekalian? Kalau dalam solat tarawih berjemaah, taswib tu apa dia? Macam mana cara taswib? Ingat tak? Seminggu lepas kita ada bincang tu. Taswib tu apa maksud dia? Kak Syida ingat Kak Syida? Taswib tu memanggil orang solat secara khusus. Okey. So dalam solat tarawih gerhana macam mana taswib? Sambung. As-salatu Jami'an. jami'ah. Kak Aisyah dapat jawab. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Kita sebut kan?
Itulah namanya taswib, memanggil orang untuk salah, as-salatu jami'ah. Okey, jadi di sini pernyataan Nabi SAW ini menunjukkan sebaik-baiknya ada beza ataupun ada jarak masa antara azan dengan iqamah itu sendiri. Sebab Nabi sebut, apabila selesai azan, syaitan akan datang kembali. Dan apabila taswib, yakni iqamah, syaitan lari diri balik. Selesai daripada taswib ataupun iqamah, syaitan akan datang semula. Berarti ada jarak masa antara azan dengan iqamah. Jadi begitu. Itu disebutkan dalam muka surat 377 tu ya. Muka surat 3 mana ya? 377. 377 perenggan bawah sekali itu baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah ya. Jadi ini menunjukkan mesti ada beza antara azan dengan iqamah. Dia tak boleh habis dia azan terus iqamah. Ini tak cantik sebenarnya. Okey. Tapi kalau kita lihat sebagai contoh, ibu-ibu dan rahmat Allah, kalau kita lihat trend beberapa surau atau masjid ni, ada dua tempat sahaja yang mana mereka akan iqamah terus selepas azan. Dan saya secara peribadi tak setujulah dengan kaedah ini. Tapi nak ceritanya ada dua tempat yang mana mereka terus iqamah selepas azan. Iaitu satunya pada waktu maghrib. Bagi satu dua tempat, dua tiga buah masjid ataupun surau di Lembah Kelang. Kalau Lembah Kelang lah. Di Lembah Kelang ni saya jumpa tiga lah. Satu, dua masjid dan satu surau. Habis dia iqamah, habis dia azan terus iqamah. Tanpa ada ruang untuk solat sunat antara azan dengan iqamah. Cuma dua buah masjid itu dia bagi ruang. Habis dia azan, la ilaha illallah. Selawat dulu kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Baca doa dulu, tenang-tenang sekejap dalam beberapa saat, 20 saat, 30 saat. Barulah mereka pun iqamah. Kalau macam tu tidak ada masalah. Kerana itu pendirian mereka bahawa solat sunat sebelum maghrib tidak ada. Itu pilihan masing-masing. Ya. Tapi ada satu surau tu habis dia azan, la ilaha illallah, baca doa, terus iqamah. Jadi sebenarnya macam kurang cantik. Sepatutnya ada sedikit ruang antara azan dengan iqamah. Kalaulah kita tidak memberi ruang sekalipun untuk orang mengerjakan salat sunat, kerana kita memilih pendirian tidak ada salat sunat sebelum maghrib, sekurang-kurangnya orang sempatlah membaca barang satu dua doa kepada Allah Azza wa Jal, kerana doa antara azan dengan iqamah tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Jadi sekurang-kurangnya habis dia azan, selawat dulu kepada Nabi SAW, kemudiannya baca doa lepas azan, kemudian bagi ruang sekejap dalam 20 saat, 30 saat ataupun 1 minit untuk orang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, barulah melaungkan iqamah. Kalau begitu, okey. Kerana hadis Nabi SAW menunjukkan syaitan tu dia datang semula lepas azan, sehinggalah iqamah baru dia lari balik, menunjukkan ada ruang antara azan dengan iqamah. Baik. Satu lagi yang ada setengah tempat yang mana tidak ada ruang tu lepas isyak. Ini merujuk kepada kalau kuliah maghrib tu dia habis lambat sikit. Okey. Jadi macam saya akan berhentilah isyak, tapi ada setengah ustaz dia lajak sikit. Dan 10 minit ke dia lajak, lepas tu baru azan. Jadi bila azan tu terus iqamah. Padahal ada eloknya lepas azan tu, walaupun dah lewat sedikit, bagi ruang sekejap dalam 10 saat, 20 saat untuk orang berdoa, untuk orang buat persiapan, bagi menyusun, bagi bersedia untuk salah, ya. Dan ia lebih menepati kehendak Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat ke depan lagi, ya. Kita nak pilih ni. Okey. Siapakah syaitan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syaitan yang mengganggu kita dalam solat, ibu-ibu sekalian? Ada ingat tak? Secara khusus, tadi semua iblis dan jin yang derhaka kepada Allah Azza wa Jal melarikan diri apabila mendengar azan. Tapi sebenarnya dia ada satu syaitan yang khusus mengganggu kita ketika salat. Okey, siapa ingat syaitan tu syaitan apa? Khannas. Khannas? Dan Bisa waswasil khannas? Tak betul. Tak dapat hadiah tu.
Ada tu tak ingat namanya. Ya, tak ingat. Okey, kita tengok hadis ni ibu-ibu. Ni lepas saya tulis hadis ni. Oh. Dia akan bunyilah O tu masing-masing kan. Yuqalu lahu. Apa tu namanya tu. Okey, kita tengok mana yang ada Khanzab. Khondas. Ibu Khanzab. Syarifah. Kak Syida Khondas mana Kak Liza? Kak Syida. Khondas tu nama yang baru ke? Tak ada gurau Kak Syida yang marah Okey. Ni. Dia yuqalu lahu khanzab. Zaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Jadi kita cuba lihat bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu cerita daripada Uthman bin Abil As, seorang sahabat Nabi yang berkedudukan tinggi. Beliau lambat memeluk Islam rasanya. Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah menghalang saya dengan salat dan bacaan saya. Yalbisuha alai, sampaikan terkeliru saya dibuatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu syaitan lah tu, nama dia khanzab. Fa iza ahsastahu fata'awwaz billahi azza wa jalla minhu. Kalau syaitan ganggu awak nanti, awak doa dia berlindung kepada Allah azza wa jalla. Watfil ala yasarika salasan, dan hendaklah kamu tiup ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Maknanya dalam salat itu sendiri, kita tengah salat ada gangguan, kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, buat isyarat tiup ke sebelah kiri. Cuma kalau kita salat dalam keadaan berjemaah, kita buat isyarat tu jangan dalam keadaan terlebih supaya tidak mengejutkan orang di sebelah kita ya. Kata Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu an, fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allah azza wa jalla anni. Saya pun berbuat demikian, lalu Allah azza wa jalla pun menjauhkan gangguan syaitan daripada saya. Okey. Jadi syaitan itu namanya khanzab ya, khanzab. Khanzab rasanya kedua-dua sebutan itu boleh diterima. Kalau kita Line Ustaz sangkut okey, ke? sorry Kak Liza, line saya putus Line ke? Ustaz sangkut, line Ustaz sangkut Ustaz. Banyak kali ke ataupun baru je? Dia baru je, tapi dia boleh sikit-sikit lah putus. Baru je baru. Sekarang dah okey dah. Dah okey dah. Okey, kalau ada gangguan lagi beritahu aja. Takut khinzab datang ganggu kita ni. Okey. Jadi sini ni kalau kita tengok kat sini dia kata khinzab. Jadi sebenarnya boleh ke dibaca khinzab ataupun dia hanya dibaca khanzab? Okey, cuba kita lihat cara cariannya macam mana. Okey, because al-kha boleh ke baca khinzab? Betul. Tengok di sini ada dalam satu kitab namanya kitab Syarah Hisnul Muslim. Syarah Hisnul Muslim. Okey, jadi di sini dia pun nak bahas tentang nama syaitan tadi. Wakhtalafu fi dhabatil kha, ulama khilaf tentang baris kha. Faminhum man fatahaha wa minhum man kasriha. Ada yang baca khanzab, kha baris atas, ada yang baca baris bawah khinzab. Jadi dua-dua tu boleh diterima lah ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, khanzab dan juga khinzab. Okey, baik. Dia macam tawaf. Tawaf wadak ke tawaf bidak? Kak Liza yang baru balik dari tawaf wadak ke tawaf bidak? Tawaf wadak. Okey, dua-dua boleh disebut ya. Wadak boleh disebut, widak pun boleh disebut. Dua-duanya betul. Okey, baik. Jadi sama juga dengan syaitan tadi. Kita boleh sebut syaitan khanzab dan kita boleh sebut sebagai syaitan khinzab. Baik. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian,
Kalau kita tengok ke depan lagi pada muka surat yang ke-380. 380. Ada yang mengatakan syaitan itu akan mengganggu kita tentang sesuatu yang telah kita ketahui. Bagaimana bentuk gangguan syaitan tu? Kita nak bincang. Bagaimana bentuk gangguan syaitan? Pertama, syaitan mengganggu kita dengan sesuatu yang telah kita ketahui. Okey, sekejap ya. Bagaimana bentuk gangguan syaitan? Satu, mengganggu dalam perkara yang telah kita maklumi. Okey, satu pendapat. Apa dia contohnya benda yang kita maklumi? Sekarang ni kita serabut tentang Gaza, Palestin, dan saya nampak ibu-ibu sekalian, Masya Allah ya, dengan semangat Palestin semuanya dalam program di Shah Alam hari itu terlalu dekat dengan rumah saya. Tapi Kak Liza tak singgah lagi di rumah. Jadi insya-Allah nanti boleh kita singgah ya. Okey, jadi satu perkara yang ganggu kita masa solat, teringat pada kanak-kanak di Gaza, teringat pada kanak-kanak di Palestin, macam mana keadaan mereka sekarang. Dan saya kira sebahagian daripada ibu-ibu memang terganggu solat apabila memikirkan perkara tersebut. Okey, itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak. Syaitan mengganggu dalam bentuk yang umum. Mengganggu dalam bentuk yang umum. Bukan sahaja benda yang kita ketahui. Benda yang kita tak ketahui, benda yang menjadi impian kita, benda yang macam-macam. Perkara tu masuk dalam kepala kita semasa kita mengerjakan solat. Sama ada perkara itu, okey, umum ni merangkumi soal keduniaan dan keakhiratan. Semuanya syaitan akan ganggu, dunia ke, akhirat ke, bab ibadah ke, bab baca Quran ke, bab zikir ke, bab keduniaan semata-mata, semuanya menjadi sumber kepada gangguan syaitan itu sendiri. Okey. Kemudiannya timbul satu persoalan ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Kalau ibu-ibu lihat dalam perenggan yang kedua baris bawah sekali itu kan. Perenggan kedua muka surat 380 bawah sekali. Dia tanya, akan tetapi apakah termasuk juga di dalamnya memikirkan makna-makna ayat yang dibaca? Ni geng-geng tadabbur lah ni. Macam Kak Nina, Kak Anis yang jenis suka tadabbur Quran, fikir macam-macam pasal Quran ni. Maka masa solat tu datang macam-macam fikir. Imam membaca contohnya ayat apa dia? Kalla wal qamar wal layli il adbar. Kenapalah Tuhan bersumpah dengan bulan dalam ayat ini ya? Apa cerita bulan? Kenapa Allah Ta'ala kata kalla wal qamar? Kenapa Allah tak kata kalla wal badar? Kenapa Allah Ta'ala tak kata kalla wasyams, tidak demi matahari? Kenapa bulan yang dipilih? Kita pun nak fikirlah kenapa bulan dipilih, tiba-tiba imam pun Allahu Akbar, rukuk. Dalam keadaan kita mentadabbur ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi mentadabbur ayatul Quran semasa solat sehingga kita lupa apa yang berlaku. Imam dah rukuk baru kita sedar, oh dah rukuk dah rupa-rupanya. Jadi adakah itu gangguan syaitan ataupun bukan gangguan syaitan? Macam ni ibu-ibu sekalian. Kan kau Ustaz. Gangguan ya, gangguan. Jadi baca tu sampai duk Lupa fikir rakaat macam-macam benda. bilangan rakaat tu Ustaz. Sampai duk fikir-fikir dia terlupa bilangan rakaat. Terlupa bilangan rakaat, terlupa imam dah buat apa, itu gangguan walaupun kita tadabbur ayat. Jadi tapi kan ulama pesan kita bila solat kena tadabbur. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih pun pesan bila solat kena tadabbur. Jadi tadabbur itu tadabbur bagaimana? Yakni tadabbur ala kadar yang tidak sampai melupakan solat kita ya. Artinya kita bila baca tu baca dengan penuh perhatian. Contohnya kita membaca cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang membina Kaabah dengan Nabi Ismail. Rabbana wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Kita pun banyak dengan hati. Oh, Nabi Ibrahim dulu buat Kaabah dengan Nabi Ismail. Sepanjang mereka buat, mereka doa Rabbana taqabbal minna. Itu sahaja tadabburnya. Bukannya duk fikir balik kenapa dia kata taqabbal ya, kenapa dia tak kata benda lain. Dan fikir pula Nabi Ibrahim masa tu dah umur berapa, Nabi Ismail masa tu kecil lagi ke dah besar, Nabi Ismail dah kahwin ke belum kahwin, ingat pasal hadis Nabi pula. Jadi macam-macam benda yang fikir, tiba-tiba imam dah habis 3 muka surat, dia baru dah fikir pasal ayat pertama tadi je.
Jadi itu tadabbur yang mendapat gangguan daripada syaitan. Yang kita naknya adalah tadabbur ala kadar. Kita menghayati setiap ayat yang kita baca tapi bukan sampai terganggu solat kita. Okey, baik. Kak Aisyah macam tu Okey, jadi kena hati-hati ya. Kerana syaitan akan mengganggu kita dalam perkara yang kita minat. Syaitan akan mengganggu kita dalam perkara yang kita selalu memikirkannya. Kalau menangis, siapa menangis tak ada masalah. Hatta kalau contohnya ada orang yang kematian ahli keluarganya. Dan masa tu dia baru balik lah. Contohnya dia duduk di mana-mana, dia dengar keluarganya meninggal, maka dia balik. Bila balik tu dia nak solat lah, dia tak solat zuhur lagi, katakanlah. Maka dalam solat tu dia menangis serak-esak kerana teringat, dia tersentuh hati dengan kematian tadi. Itu tidak masalah kerana ia perkara yang berlaku dalam keadaan luar kawalan. Yang tak bolehnya kita sengaja mewujudkannya. Sengaja mewujudkannya tak boleh. Misalnya imam tengah membaca surah Watin wa Zaitun, tiba-tiba dia menangis sakan. Apa kaitan dia nangisnya? Itu ayat Watin wa Zaitun tak ada kaitan pun nak ditangiskan. Kecualilah yang dia tangiskan itu mengenangkan negara Atin dan negara Az-Zaitun sedang diceroboh oleh Zionis. Dia pun tersentuh hati. Itu boleh dibincangkan. Tapi kalau dia sebenarnya dia tak apa pun, dia tak faham pun. Dia tak faham pun Watin wa Zaitun tak apa. Waktu di sini pun dia tak faham apa. Tapi dia menangis. Kononnya dia teringat akhirat, neraka dan sebagainya. Itu pun sebenarnya gangguan daripada syaitan. Ya. Ada ayat Al-Quran yang wajar kita tangiskan. Dan ada ayat Quran kita sambut dengan perasaan faham. Mana kita faham, oh macam tu Quran kata. Oh macam ni ayatnya. Contohnya imam membaca tentang suratul Rum. Rum kalah, kemudian Rum akan menang satu masa nanti. Oh, jadi tak ada apa benda yang nak ditangiskan dengan ayat tersebut. Ayat itu membentuk kefahaman, ia bukan membentuk tangisan. Jadi tangisan bukanlah satu tanda kita memahami ayatul Quran. Okey, baik. Seterusnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada muka surat 381, 381 perenggan kedua paling bawah sekali. Para ulama berselisih pendapat tentang hikmah larinya syaitan apabila mendengar suara azan dan juga iqamah. Tapi kenapa syaitan tidak melarikan diri apabila kita imam sedang membaca ayatul Quran? Siap imam tu baca ayat kursi lagi. Imam membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Imam membaca surah Yasin katakanlah. Ataupun imam membaca suratul Jin. Sepatutnya bila baca suratul Jin tu, pastilah jin-jin yang cuba mengganggu kita dia akan terfikir, oh dulu tok nenek moyang aku pun inna sami'na Qur'anan ajaba, telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Tapi kenapa tidak ada pula hadis Nabi SAW menyatakan syaitan melarikan diri apabila kita membaca ayatul Quran? Dan realitinya macam itulah. Tengah kita salat, tengah kita baca Quran, syaitan mengganggu kita. Syaitan tidak melarikan diri ketika kita salat, tapi syaitan melarikan diri ketika kita melaungkan azan. Mengapa? Okey. Maka ada beberapa pendapat yang diberikan oleh ulama, antaranya adalah ada yang menyatakan kerana syaitan tidak mahu menjadi saksi pada hari kiamat nanti kepada muazzin. Bahawasanya Tuan Haji Sami'on itulah yang melaungkan azan. Dia tak nak menjadi saksi dalam perkara tersebut. Kerana jin dan seluruh manusia ini dan juga jin akan menjadi saksi terhadap laungan azan. Maka jin yang derhaka kepada Allah Azza wa Jal seboleh mungkin tidak mahu menjadi saksi dalam bab laungan azan tersebut. Okey, bukanlah bermakna habis tu kalau kita duduk merawat orang nak halau syaitan yang datang mengganggu tu, tak berkesanlah baca ayat Quran. Berkesan dengan kaedah-kaedahnya. Cuma dalam bab salat memang tidak mampu menghalau syaitan itu sendiri. Bahkan syaitan itu dia akan mengganggu kita. Okey, baik. Itu pendapat yang pertama. Okey. Kita tulis macam ni. Kenapa syaitan melarikan diri ketika azan? Okey, pendapat pertama, mereka tidak mahu menjadi saksi di hari akhirat nanti. Azan di akhirat nanti. Okey. Pendapat yang kedua, kalau ibu-ibu lihat pula muka surat 382, 382. Perenggan yang ketiga. Ada pendapat lain mengatakan bahawasanya kerana azan ini merupakan seruan memanggil ke arah sujud.
sedangkan syaitan ini sendiri enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam kerana laungan azan mengajak kepada sujud, sedangkan syaitan enggan sujud ya, sedangkan syaitan enggan sujud. Okey, baik. Jadi itulah pendapat yang kedua. Okey, macam bila kita baca Quran dan kita sujud tilawah, syaitan akan menangis. Dia kata anak Adam sujud apabila diminta, sedangkan aku tidak sujud apabila diminta oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Adam AS. Jadi oleh kerana laungan azan mengajak kita sujud kepada Allah Jalla wa'ala, maka syaitan melarikan diri apabila mendengar laungan azan. Itu pendapat yang kedua. Okey. Pendapat yang ketiga, ibu-ibu boleh lihat pula pada perenggan bawah sekali. Sorry. Saya terlepas satu. Yang tadi pendapat yang ketiga ya. Yang tadi pendapat yang ketiga. Yang enggan sujud tadi Pendapat yang kedua, yang perenggan kedua tu. Pendapat yang kedua, perenggan kedua muka surat 382, syaitan lari supaya dia tidak mendengar suara azan, kemudian kembali untuk mengganggu orang yang solat. Okey. Maka kembalinya syaitan untuk mengganggu orang solat sama dengan erti syaitan tu tidak mahu mendengar azan. Titik temu antara keduanya adalah bertujuan untuk melecehkan syariat Islam. Okey. Tujuan syaitan adalah untuk melecehkan, melecehkan tu difahamkan, ataupun memandang rendah terhadap syariat Islam, terhadap azan yang merupakan syariat Islam. Okey, itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga tadilah kerana syaitan enggan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang keempat pula menyatakan syaitan lari kerana adanya kesepakatan daripada semua makhluk atas pernyataan persaksian yang hak dan penegakan syariat. Okey, tapi pendapat ini disanggah ibu-ibu sekalian kerana kesepakatan itu telah pun ada sebelum azan itu sendiri. Okey, maknanya ini dia bahas daripada sudut yang lain lah ibu-ibu sekalian. Dulunya ada kesepakatan semua makhluk ni konon-kononnya bahawa kita perlu menjadi saksi terhadap kebenaran, ya. Tapi perkara itu yang sebelum-sebelum ni macam mana dah ada kebenaran-kebenaran sebelum ni, macam mana pula? Okay, jadi pendapat keempat tu kita tolak terus. Ada 3 lah pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang boleh kita pertimbangkan. Syaitan enggan menjadi saksi terhadap muazzin, syaitan memperlekehkan ajaran Islam, syariat Islam, dan syaitan enggan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu syaitan pun kerana laungan azan tu mengajak kepada sujud, maka syaitan pun dia melarikan diri daripada mendengar azan. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba kita lihat muka surat 383, kata Ibnul Jauzi. Okey, buat catatan ya. Buat catatan, Ibnul Jauzi berbeza dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Al-Jauzi berbeza dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Okey. Dan buat makluman ibu-ibu, kalau sebutan Ibn Qayyim tu macam ni cara sebut. Kalau kita tak nak sebut Al-Jauziyah, kita sebut Ibn Al-Qayyim. Ibnul Qayyim. Tapi kalau kita nak sebut Al-Jauziyah, kita sebut Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Saya tulis ya. Ibn Qayyim. Okey. Kalau tak nak sebut Al-Jauziyah, Ibn Al-Qayyim. Ibnul Qayyim. Tapi kalau nak sebut Al-Jauziyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Saya pernah lihat ada orang terjemah buku Talbis Iblis. Biasa dengarkan buku Talbis Iblis kan? Melitan Iblis. Jadi dia tulis terjemahan dalam bahasa Melayu tu Talbis Iblis, tulisan daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Padahal bukan. Bukan Ibn Qayyim yang menulis kitab Talbis Iblis. Yang menulis kitab Talbis Iblis ialah Ibnul Jauzi. Jadi Ibnul Jauzi ni beliau seorang ulama hadis yang terkenal kalangan ulama yang mutasyaddidun. Ulama al-mutasyaddidin, yakni ulama yang agak ketat dalam penilaian hadis.
sehingga kan ada hadis yang diterima oleh ulama-ulama lain dianggap daif ataupun maudhu' palsu oleh Ibnul Jauzi. Dan adalah beberapa karya beliau tentang hadis yang mendapat perhatian ramai dan juga kritikan daripada pengkaji-pengkaji yang lain. Cuma kitab beliau yang paling popular adalah Talbisu Iblis Balitan Iblis oleh Ibn Al-Jauzi. Baik, bukan Ibn Jauziyah, Ibn Jauzi. Kalau Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kata Ibn Jauzi, muka surat 383 perenggan yang kedua. Sekejap ya. Sekejap. Okey, sekarang kita terus. Apa kata Ibn Jauzi? Azan memiliki kekuatan yang membuatkan syaitan ni ketakutan. Ya, azan mempunyai kekuatan yang membuatkan syaitan ini ketakutan. Kerana hampir tidak terjadi pada azan penyakit riak dan lalai. Orang yang azan ni, adakah orang azan dalam keadaan riak? Hampir-hampir tidak ada. Mungkin ada. Dia nak tunjuk suaranya yang merdu dan lunak. Tapi boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada orang yang azan ini walaupun dia menzahirkan suaranya dalam keadaan riak ataupun tidak ikhlas ketika mengumandangkannya. Berbeza dengan solat itu sendiri. Jadi oleh kerana azan itu dia ada kekuatan yang tersendiri menyebabkan syaitan melarikan diri. Dan hal ini pernah saya sebut pada ibu-ibu sekalian. Tapi mungkin kita sebut itu dalam keadaan sepintas selalu ataupun contoh-contoh tu tak ada kaitan contoh azan. Setiap amalan tu dia ada kekuatan dia tersendiri. Ya, setiap amalan ada kekuatan tersendiri. Sebagaimana setiap zikir dia ada kekuatannya tersendiri. Setiap nama Allah Azza wa Jal ada kekuatan tersendiri. Setiap surah ataupun ayatul Quran ada kekuatan tersendiri. Jadi macam mana kita nak tahu tu amalan? Contohnya apakah amalan yang tidak bercampur dengan riak. Okey, kita tak boleh nak tunjuk pada orang bahawa kita beramal. Puasa contohnya. Puasa tak ada peluang untuk kita riak. Okey. Itu ada kekuatan dia. Dan apa kekuatan puasa ni? Macam-macamlah kekuatan puasa, antaranya orang yang berpuasa ini akan dibersihkan jiwanya dan dimakbulkan doanya. Jadi setiap amalan tu dah ada kekuatan. Dan setiap tempat pun ada kekuatan. Contohnya kalau saya dengar Ustaz Muhammad Al-Amin dan saya setuju dengan apa yang beliau sebut. Apa kekuatan yang berbeza tu yang Nabi sebut, jangan kamu bersusah payah nak berjalan ke mana-mana masjid kecuali 3 masjid ni. Masjidil Haram Al-Makki, Masjidil Nabi Al-Madani dan juga Masjidil Aqsa Baitul Qudus. Pastilah setiap masjid tu ada kekuatan tersendiri. Okey, kalau Makkah apa kekuatannya? Makkah ini dia ada satu ayat muka mutasdiyah. Makkah ini asalnya adalah tangisan ataupun rintihan. Itu asal nama Makkah. Ada dua tiga asal, tapi antara asal nama Makkah adalah rintihan. Rintihan ataupun tangisan itu menunjukkan fitrah seseorang itu sendiri. Artinya untuk kita mengembalikan fitrah kita, fitrah bertuhan, fitrah kita ni adalah hamba kepada Allah Azza wa Jal, adalah dengan cara kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jal di mana? Di Masjidil Haram, di Masjidil Haram Al-Makki. Jadi di situ, Masjid Haram di Mekah tu, dia boleh mengembalikan fitrah kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Di situlah kita rasa, ya Allah, kalau aku rasa aku ni hebat sangat, memang tak ada apalah di Mekah ni. Jauh orang lain, ramai lagi orang lain jauh lebih hebat ibadah daripada kita. Kalau kita di Malaysia ni kita rasa kuat sangat, yang mana kita ni boleh buat macam-macam benda, di Mekah tu jauhlah orang lebih kuat daripada kita. Jadi ia melahirkan jiwa berhamba, jiwa bertuhan di situ, jiwa seorang hamba. Kalau di Madinah pula, Masjid Nabi, ia adalah tempat untuk tajdid ataupun refresh keimanan kita sekaligus membina ketamadunan. Jadi Nabi SAW juga menyatakan iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarang dia. Jadi untuk refresh keimanan kita dan membuatkan kita membina semula tamadun kemanusiaan adalah di Madinah. Jadi nama pun Nabi namakan Yasrib sebagai Darut Thaibah kan, bumi yang baik.
dan kemudian dinamakan sebagai Al-Madinah. Kemudian Madinah itu Al-Munawwarah, yang bercahaya. Jadi artinya siapa yang nak refresh keimanan dia, membentuk tamadun manusia, bermula di Madinah. Baik. Dan bagaimana pula dengan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ini adalah tempat untuk refresh semangat jihad kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketiga-tiga itu perlu. Kita perlukan Masjidil Haram untuk melahirkan fitrah kita. Kita perlukan Masjidil Nabi untuk melahirkan refresh keimanan kita dan memperingatkan kita dengan perjuangan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita perlukan Masjidil Aqsa untuk refresh keimanan kita kepada Allah Azza untuk refresh semangat jihad kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap masjid itu ada kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada masjid yang lain. Artinya Masjid Haram dia ada kelebihan yang tidak ada pada Masjid Madinah dan Masjidil Qudus. Masjid Nabi pun ada kelebihan yang tidak ada pada Masjidil Haram dan Masjidil Qudus. Dan Masjidil Qudus pun ataupun Masjidil Aqsa ada kelebihan yang tidak ada pada Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabi SAW. Apa contohnya ibu-ibu sekalian? Jom kita senaraikan kelebihan khusus masjid bertiga. Okey. Senarai sikit je. Okey, Masjidil Haram apa kelebihan yang tidak ada pada masjid yang lain? Pahala 100,000. Pahala 100,000. Banyak ni nak senarai macam mana ni? Okey, pahala 100,000. Okey. Oh, Bonda Azah kata adanya Kaabah. Okey, ada apa lagi? Tanah Haram, Ustaz. Tanah Haram. Okey. Air Zam-Zam. Ini tak ikut protokol ni. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Mendapat doa Nabi Ibrahim. Oh, ni PowerPoint Kak Syida. Katanya pengasas GAA. Saya gurau Kak Syida. Mendapat doa Nabi Ibrahim AS. Okey. Dan ada 3 watak yang penting dalam Mekah kan? Ada 3 watak yang penting. Siapa watak yang penting? 3 watak yang penting ni. Iaitu Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail dan juga Hajar AS. Okey. Ini beberapa kelebihan yang hanya ada di Masjidil Haram. Okey, bagaimana pula dengan Masjidil Nabi SAW yang Bonda Azah kata adanya Jasadun Nabi SAW. Pahala 1,000. Okey, sekejap Pahala 1,000. Apa lagi? Ada jasad ramai para sahabat. Jasad 2 sahabat utama lah. Jasad 2 sahabat utama radhiyallahu anhum, Abu Bakar dan juga Umar. Okey. Di situlah rumah-rumahnya Nabi SAW. Hujuratun Nabi SAW ada di situ. Ada Raudah. Ada Raudatun Nabi SAW. Okey, itu kelebihannya lah dan banyak lagi lah. Okey, apa pula kelebihan Masjidil Aqsa yang tidak ada pada tempat yang lain? Tempat para Nabi. Rasulullah naik ke langit Allah, Ustaz. Ruang Nabi SAW naik ke langit lagi. Tempat perhimpunan para Nabi Ya. semasa Isra' wa Mi'raj Yes, Rasulullah. seluruh roh Anbiya alaihimussalam solat di situ. Cukuplah. Okay, Ardul Mahsyar, Masya Allah. Tak sempat saya tulis yang Kak Lina punya. Tapi yang menariknya yang ada pada Masjidil Aqsa adalah seluruh roh para Nabi solat di Masjidil Aqsa sebelum Nabi SAW naik ke langit yang pernah kita senaraikan sebelum ini. Okay, jadi saya nak ceritanya point dia, setiap amalan ada kelebihan. Setiap tempat ada kelebihan. Setiap masa pun ada kelebihan. Ya, setiap dia punya masa ni dalam sehari semalam ni dia ada kelebihan-kelebihan dia. Okey. Jadi di sini ibu dan rahmat Allah, kelebihan yang ada pada azan adalah tadilah dia ada kekuatan yang membuatkan syaitan digerun dengan azan itu sendiri. Dia ada kekuatan dia. Baik. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian,
azan merupakan mengajak solat ni dalam muka surat 383 baris bawah sekali dengan lafaz-lafaz zikir yang paling utama dan tidak ada tambahan serta pengurangan walaupun sedikit. Inilah lafaz-lafaz utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudiannya kalimah syahadatain ini. Kemudian kalimah mengajak ke arah kebaikan iaitu hayya 'alatan. Jadi oleh kerana ia mengandungi lafaz-lafaz yang besar dan tidak ada ruang untuk kita menambah dan mengurang, jadi itulah kelebihan yang ada pada azan itu sendiri. Tak boleh nak kurang, tak boleh nak tambah. Sedangkan zikir yang lain kita boleh kurang dan boleh tambah lagi kan. Kalau contohnya saya kata pada Kak Liza, Kak Liza bertasbih pada Allah Kak Liza. Macam mana tasbih Kak Liza? Subhanallah. Lagi, kalau tak nak subhanallah? Tak nak subhanallah. Uh-uh. Doa Nabi Yunus. Ada lagi subhanallahil azim. Lagi, Faham. subhanallah Subhanallah bihamdi. bihamdi. Lagi apa lagi? Bertasbih. Apa lagi tasbih lain? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Subhana rabbiyal aliyyil a'la. Subhanal malikil quddus. Subhan quddus rabbul malaikati wa ruh. Macam-macam. Tapi azan boleh tak kita nak upgrade azan tu? Tak boleh. Tak boleh langsung. Nak tambah tak boleh, nak kurang pun tak boleh. Ini menunjukkan lafaz yang dipilih dalam azan ini merupakan lafaz yang betul-betul fix. Inilah lafaz yang terpilih. Siapa yang memilihnya kalau bukan Allah Azza wa Jalla, yang diajarkan kepada malaikat, yang kemudiannya disampaikan kepada para sahabat Nabi. Okey, baik. Ibu-ibu dan rahmat Allah, keterangan tambahan pada muka surat 384. Sebab itulah sebagaimana syaitan dia tak boleh dia melarikan diri apabila mendengar azan, maka kata Ibn Battal. Ibn Battal ini salah seorang ulama yang mensyarahkan Sahihul Bukhari menyatakan sebab itu kita tidak dibenarkan untuk keluar daripada masjid setelah laungan azan. Ada larangan dia. Bahkan pada zaman sahabat dahulu, saya ingat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataupun siapa, dia lihat ada orang keluar setelah azan, maka dia pun kata orang ini telah derhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tidak membenarkan seseorang keluar daripada masjid setelah azan. Cuma kata ulama, kecuali perlu. Contohnya, saya pun pernah keluar dari masjid sebelum masa azan. Masa tu azan Asar, saya berada di Masjidil Salam, Puchong, Masjid Terampung tu. Jadi masa tu saya nak kena cepat, saya nak hantar kawan saya naik bas. Saya dah pesan pada dia, tolong cepat selesaikan kerja sebelum azan. Sebelum azan kita mesti keluar. Tengok-tengok dia lambat-lambat juga. Azan baru dah sampai ke kereta, saya kata, bebe saya. Orang kata balik cepat-cepat sikit, ni dah orang azan baru nak keluar. Tak pasal aku kena keluar pas azan. Okay, tapi tak apalah kerana terpaksa, cuma kita tak best lah. Orang dah azan, kita terpaksa keluar. Kalau saya solat juga, nanti kawan saya terlepas bas dia pula. Nak tak nak saya kena gerak. Tapi asalnya tak boleh. Tapi oleh kerana ada sebab yang lain yang dibenarkan, maka boleh. Hari itu misalnya saya nak pergi ke Melaka. Tapi saya ke Kapar dulu, ada kuliah maghrib. Lepas tu baru saya ke Melaka. Jadi saya beritahu pada jemaah, saya dah solat jemaah siap-siap. Saya nak keluar daripada masjid 2 minit sebelum azan. Okay, jadi pukul 8-9 minit saya berhenti kuliah, saya terus lari. Dan sempat saya keluar daripada masjid sebelum azan. Supaya kita dapat menghormati hadis Nabi SAW, jangan keluar sebelum azan. Walaupun boleh nak keluar sebab kita pun dah solat. Cuma tak cantik, tak manis kata orang. Ya, okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah babu fadli ta'zin. Ada soalan ibu-ibu? Dekat chat sekejap nak baca Ustaz. Tanya terus lah Ustaz. Lina tanya terus lah. Yang terus lah yang jadi Ustaz, bila azan tu dan iqamah tu lagi powerful lah untuk apa ni, menghalau syaitan Ustaz berbanding ayat Quran. Bolehkah kita cakap begitu? Bab tu dia lain pula. Bab rawatan menghalau syaitan tu dia benda yang lain. Dan pastilah Al-Quran tu dia kalamullah al-mu'jiz.
Sedangkan azan dia bukan kalamullah. Apa sahaja zikir dia tidak dapat menandingi Al-Quran itu sendiri yang mempunyai mukjizat yang tersendiri. Jadi tak boleh lawan Quran. Cuma macam saya sebut tadi, apabila kita sekadar membaca ayatul Quran dalam salat dan sebagainya, ia tidak memberi kesan kepada jin. Tapi kalau ayat Quran tu dibaca dengan kaedah dan niat tertentu untuk menghalau syaitan, itu yang memberi kesan. Wallahu a'lam. Begitulah Kak Lina. Baik. Ada Kak Syida tanya, jika bercakap-cakap semasa azan, adakah termasuk dalam hadis ni Ustaz? Bercakap bahasa azan sebenarnya tidak ada masalah hukumnya, cuma tidak digalakkan, ya, tidak digalakkan. Kerana kita bercakap pun yang penting kita menjawab panggilan azan. Tetapi kita kata tak cantik. Kerana paling baik kita fokus terhadap panggilan azan, kita menjawab dengan penuh perasaan kita, dan saya dah sebut pada ibu-ibu sekalian, sesiapa yang menjawab panggilan azan dengan sepenuh jiwa dan raganya masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Okay, jadi paling baik kita usaha untuk mendengar dan menjawab panggilan azan tersebut. Macam ni, waktu azan tu dia ajak kita berbicara. Maksudnya kita nak sambung azan tapi dia macam ajak kita sembang. Macam dia, kita nak, kita beritahu dia kita kena jawab azan ni, kita sembang tapi dia bercakap juga. Dia nak cakap macam tu. Bukan Dia akak macam- dia ada masalah tu. Saya pun sama juga. Sampai pening kita. Nak juga sembang masa azan kan. Terpaksalah kita dengar, ya Allah, aku nak jawab panggilan azan kan. Jadi, dalam masa sama kita pun nak jaga perasaan orang. Kalau orang tu muda daripada kita boleh minta diam. Dan kalau orang tu lebih kurang kita boleh minta diam. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih berusia, tak apalah, kita sabar je lah, kerana menghormati orang lebih berusia itu penting juga. Okay, wallahualam. Tapi kalau orang berusia tu baik dengan kita, macam Kak Syida dan baik yang saya ni, boleh saya macam tu sikit. Okay, baik. Tapi kalau orang tua tu tak adalah, dia bukanlah kawan rapat kita apa pun, kita layan je lah mana-mana boleh. Ya, wallahualam. Tapi dalam masa yang sama kita jawab panggilan azan. Dan sekiranya ada panggilan azan kita yang terlepas, boleh kita qada insya-Allah. Boleh. Ada lagi apa-apa isu? Kalau tak ada, boleh kita ke depan lagi At-tali. Selanjutnya. Ustaz, satu lagi nak tanya soalan. Sekiranya masjid atau surau tu dia punya speaker dia tak kuat, larangan azan dia tu macam tak sepenuhnya didengar oleh karya. Jadi kan ada yang tak dapat jawab azan dan juga ada yang, jadi macam syariat untuk melakukan azan tu macam tak tersebar lah kan. Jadi adakah pihak masjid perlu utamakan yang syiar azan tu, mereka kena usahakanlah untuk bagi orang Azan lain pun didengari. mendengar azan itu. So Okey, jangan memang pandang betul. Sorry Kak, macam mana? maksudnya jangan pandang remeh lah dengan suara azan tu untuk didengari oleh para jemaah, para karya kan. So jangan kena buat sesuatu lah macam tu Ustaz, ataupun biasa je benda tu, kalau tak didengari oleh sekitarnya lah kan. Benda tu biasa je. Betul. Saya setuju apa Kak Syida sebutkan. Kalau boleh kita berusaha lah supaya panggilan azan itu didengari oleh seramai mungkin ahli Korea. Tapi biarlah ia tetap melibatkan kewangan sebenarnya. Jadi ala kullin usaha tu kena ada. Tapi kalau tak mampu tu tak apalah. Dia sebenarnya yang paling penting apa dia? Sebab macam ni, ada ini sembang-sembang lah, sembang-sembang dengan seseorang, dia kata dia rasa lah paling baik antara azan dengan iqamat subuh ni 15 minit kata dia. Bila 15 minit barulah orang sempat untuk pergi solat subuh berjemaah. Apalagi orang bangun masa subuh tu. Kalau bangun masa subuh, antara azan dengan iqamat tu dalam 7-8 minit, tak sempatlah dia untuk solat sunat subuh dan solat subuh pada takbiratul ula. Mungkin terlepas satu rakaat. Ya. Tapi saya punya pandangan lah, kalau orang kita letak 15 minit, kesian orang yang duduk menunggu lama dalam masjid tu. Apalagi kalau orang yang ada kerja. Hujung minggu pun banyak juga masjid dan surau ada kuliah.
Kalau tak ada kuliah pun, orang ada kerja lah masing-masing walaupun pada hujung minggu. Okey, jadi kalau kita melewatkan tempohnya sampai 15 minit, agak sulit. Dan yang kedua sebenarnya kita perlu jadikan cabaran, ya. Dan benda itulah yang saya cabar diri saya sendiri. Tapi banyak kali juga saya kecundang, iaitu sampai sebelum azan. Yang tu saya payah lagi nak buat, sampai sebelum azan. Beberapa masa boleh. Tapi ada beberapa masa tu ya Allah nak sampai sebelum azan supaya dapat jawab azan sepenuhnya tu memang satu jihad yang agak besar ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya kita tak perlulah mempertikaikan kalau masjid dah sedia ruang dalam 8 minit, 7 minit. Kecuali masjid terlalu singkat masanya tu kita boleh bincangkanlah. Tapi 7-8 minit sudah memadai, 10 minit pun dah okey sangat dah. Jadi paling baik kita berusaha untuk sampai sebelum azan. Itu yang sebaik-baiknya. Wallahualam. Baik. Kita terus ke depan. Bab meninggikan suara ketika azan. Babu rafi'is sauti bin nida. Bab meninggikan suara ketika azan. Qala Umar wa qala Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz, ibu-ibu sekalian? Ibu, siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah dari keturunan Saidina Umar Al-Khattab, Ustaz. Okey, betul. Radhiyallahu anhuma. Terima kasih banyak Wanda. Lagi? Apa hubungan dia dengan Umar bin Khattab? Sunda kepada Umar bin Khattab. Siapa? Sunda. Cucunda. Cucu Kak Ya. Syidah. Cucu ya. Cucu ni maknanya Umar, anak Umar, kemudian Umar. Begitu. Ya. Ya. Bukan cucu je, dia cicit. Oh, Dia cucu. cicit. Umar, kemudian anak Umar tu kahwin dengan seorang wanita yang menjual susu tu. Kemudian dapat anak namanya Laila. Laila tu kahwin dengan Abdul Aziz. Dapat anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ni tabi'in ke tabi'in? Tabi'in. Tabi'in. Beliau sempat dengan zaman sahabat Nabi, antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah salat berimamkan Umar bin Abdul Aziz dan pernah orang menganggap Umar bin Abdul Aziz sebagai Al-Imamul Mahdi, pemimpin yang mendapat petunjuk. Ibu-ibu sekalian, sajalah nak cerita pada ibu-ibu. Saya ni duduk mencari manalah cerita-cerita hadis akhir zaman ni yang boleh saya pegang. Seingat saya ada buku keluaran Karang Kraft tentang kronologi hadis akhir zaman yang besar tu. Jadi saya pun bercadang nak kena dapatkan juga buku tu. Tapi saya tak tahu sejauh mana boleh saya menerima buku tersebut. Dan alhamdulillah guru saya Dr. Faisal Shah di Akademi Islam UM mengeluarkan buku hadis akhir zaman antara takwilan dan imajinasi, lebih kurang begitulah. Jadi saya pun wow, saya kena dapatkan dalam minggu ni juga. Mungkin harganya dalam RM60 lebih kurang. Dia penerbitan universiti ni dah agak mahal bukunya. Tapi kualiti yang ada tu saya kena dapatkan. Cuma biasanya buku universiti dan buku tulisan Dr. Faisal ni dia buku ilmiah akademik. Mungkin tidak sesuai lah untuk masyarakat awam, ya, yang bukan dalam bidang hadis. Tapi kemudiannya dalam keadaan bila saya cari je dalam YouTube yang dok bahas tentang hadis akhir zaman ni, mesti orang-orang yang saya tidak boleh percayai. Tak nak dah tersebut nama-nama siapa tu kan. Tapi kalau ibu cari je YouTube hadis akhir zaman, keluarlah nama ustaz yang bermula huruf W-nya. Tak nak sebut siapa-siapa ya, saya sebut aja. Dan mana-mana ustaz lah. Jadi menyebabkan saya pun payahnya aku nak percaya. Tapi alhamdulillah baru-baru ni pada hari Khamis selepas, hari Rabu lepas, saya pergi ke Melaka dengan kawan saya tu. Okey. Jadi kawan saya ni rupa-rupanya dulu pernah dah dia buat buku hadis kronologi akhir zaman. Saya kata pada dia sekarang, cerita pada saya semua A to Z. Dia cerita. Wow, dahsyat, inilah benda yang saya cari selama ni, saya jumpa pada malam ni. Dia cerita satu-satu, kebanyakan hadis tu saya pernah dengar. Ada 1-2 hadis yang saya terlepas pandang, tapi kebanyakannya saya dengar. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuma saya tak pernah tahu kronologinya macam tu. Bila kawan saya tu cerita kronologi macam mana, kemudian apa, yang anda sekali saya fikir, oh ya Allah, dahsyat.
penemuan saya hari ini ada dua yang dahsyat. Satu dahsyat, saya dapat memenuhi keinginan saya untuk tahu hadis akhir zaman. Dan yang keduanya adalah dahsyat daripada sudut insaf kita tentang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang akhir zaman, bahawa kita mesti melakukan sesuatu yang lebih efektif, bukannya khayalan demi khayalan, ya. Oh, ada ATM buat kelas ni, teknologi akhir zaman. Okey, baik. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, saya pun beritahu kalau saya kena terbitkan buku ni macam mana pun. Saya dah tengok buku dia, memang sangat-sangat menarik. Ada beberapa persoalan yang saya nak timbulkan pada ibu-ibu sekalian sebelum kita masuk balik dalam bab ini, ataupun tengok tak masuk dah. Okey. Imam Mahdi ni dia lahir ke ataupun kita yang mesti melahirkan Imam Mahdi? Persoalan-persoalan dia. Ya. Persoalan, adakah Imam Mahdi akan lahir begitu sahaja atau kita yang mesti melahirkan Imam Mahdi? Melahirkan Imam Mahdi. Okey, satu persoalan. Okay. Persoalan yang kedua adalah apa tadi? Adakah Imam Mahdi akan berseorangan, hebat-hebat dia tu, hebat berseorangan, atau sebenarnya generasi Imam Mahdi? Generasi yang hebat, bukan Imam Mahdi seorang. Generasi tu yang hebat sebenarnya. Dan Imam Mahdi bukan seorang dia je yang power. Tapi tim dia tu memang hebat saja tu, kanan kiri dia tu. Kita nak mana satu sebenarnya? Kita nak dia seorang-seorang hebat ke sebenarnya tim dia yang hebat? Okey. Jadi ini dua poin yang penting untuk kita bahaskan ibu-ibu sekalian. Kak Liza nanti tolong bagi link ni pada saya, Kak Liza, ya. Tolong message. Okey, nanti saya nak dengar. Dan hasil daripada perbualan saya dengan sahabat saya tadi, kita boleh rumuskan bahawa kiamat ni lambat lagi lah. InsyaAllah lambat lagi. Dan saya antara orang yang tidak percaya bahawa Baitul Maqdis akan menang tiba-tiba dalam seminggu 2 minggu ni. Tiba-tiba baca, wah menang dah, Allahu Akbar, kebangkitan umat Islam. Mampus Dajjal. Contohnya, tak ada ibu-ibu sekalian. Saya rasa lambat lagi prosesnya. Kita kadang-kadang kita terlalu terperuk dengan cerita hadis-hadis akhir zaman menyebabkan kita percaya 50 tahun lagi kita akan binasa, dunia ni akan hancur semuanya. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ustaz dari Indonesia. Sedangkan cerita tentang umur dunia tu semuanya riwayat yang palsu dan tidak boleh diterima, ya. Dan sedangkan Rusia, China, negara-negara yang besar, mereka bersedia untuk hidup beribu-ribu tahun lagi. Kita pun bersedia untuk hidup 50 tahun je lagi, nanti kiamat habis, selesai. Artinya kita ni nak menang dalam keadaan mudah aja. Imam Mahdi muncul nanti, siaplah kamu semua. Mudah aja kita nak menang. Tak apa, Nabi kami dah kata dah kami akan menang. Macam tu je. Jadi dia bukannya melalui kesulitan demi kesulitan. Jadi bagi saya, nak tak nak, kalau kita baca balik buku Syekh Abdul Majid Irsan Kailani, bagaimana tajuknya Hakadha Zahara Jinu Salahuddin Al-Ayyubi wa Hakadha Adatul Quds. Inilah rahsia lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan inilah rahsianya Baitul Maqdis dapat diambil semula. Ia mengambil proses yang lama untuk melahirkan generasi. Bukan melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Bermula zaman Imam Ghazali lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya, baru lahir generasi. Bukannya seorang. Dan kalau kita tengok zaman sekarang ni, ibu-ibu sekalian, saya lambat lagi. Kawan saya pun tanya soalan, apa pandangan saya, Ustaz, orang kata setiap benua dah ada dah, dia punya sumbangan dia. Adakah untuk akhir zaman ni, kita di Malaysia yang akan menjadi penentu kemenangan? Segala benda tu tak mustahil. Logik je. Tapi kalau tengok realiti sekarang ni, lambat lagi nampak gaya. Dengan keadaan umat Islam di Malaysia ni, kita nak kata kita menjadi pencetus kemenangan akhir zaman, teruk. Sebab kita di Malaysia, orang berjuang tentang Baitul Maqdis ni habis-habisan. Di negara mereka pun habis-habisan orang berjuang. Duk halang kapal yang memberi bantuan dan sebagainya. Memang protes gila-gila punya. Tapi kita di Malaysia masih lagi menjadikan isu Baitul Maqdis sebagai isu politik. Kita masih lagi duk bergaduh. Kita masih duk bergaduh pasal apa? Isu kalau mudahnya, minta maaf ya, ada unsur politik sikit. Takbir tak takbir. Kita masih bergaduh benda tu. Saya nak kata macam mana maksud saya, ibu sekalian. Okey. Ada yang kata,
ada orang pihak yang tak bagi kita takbir, tak bagi kita baca doa nazilah bubuh dalam parlimen contohnya lah. Okay, kita telah menjadikan isu itu sebagai isu politik dah. Bukannya kita nak bersatu atas nama Baitul Maqdis. Dengan minta maaf, tolong jangan masukkan saya dalam sangka politik. Tapi kalau saya berada di tempat yang sama, saya akan jumpa sebenarnya apa cerita. Terangkan pada kami apa cerita. Dan benda tu tak perlu pun dibahaskan dalam satu tempat yang boleh mengelirukan orang. Kita nak dengar sebenarnya apa cerita sebenarnya. Kenapa wujud larangan demikian. Larangan tu sebenarnya macam mana. Kemudiannya selesailah. Tak boleh kita nak bahaskan dan gaduhkan perkara tersebut. Tapi kita suka bergaduh. Jadi bila kita suka bergaduh, akhirnya isu Palestin ni bukan isu perjuangan pun. Ia hanya isu menunjukkan siapa terpaling Palestin antara kita. Jadi ini susah ni. Sepatutnya kita cuba bincang sebenarnya macam mana. Duduk antara pihak A dengan B, duduk bincang betul-betul. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk kebangkitan Sangkut Ustaz. Lain Ustaz sangkut Ustaz. Putus Ustaz. dan boleh tak kita bersetuju? Boleh suara Kak? Okey, boleh dengar Okey dah, suara? okey dah. Ustaz putus. Ustaz cakap suara. Oh, dah 10 Okey jam dah, ke okey dah putus? sikit. Lain Ustaz merah. Ulang balik. Israel dengki ni. Tak dengar Ustaz cakap yang tak. Ulang suara. Okey, tak apa. Tak perlu ulang semua. Jadi artinya sepatutnya kita duduk bincang. Jangan jadikan ia sebagai polemik. Bincang betul-betul. Saya fikir kalau kita duduk bincang betul-betul, banyak benda yang Malaysia boleh buat sebenarnya. Dan saya begitu terkesan apabila saya pun mudah juga menuduh. Mudah bersangka buruk dengan negara itu, sangka buruk dengan negara ini. Apa negara tu buat ni untuk Palestin ni? Padahal kalau kita lah duduk sebelah Palestin ni, ibu sekalian, apa negara kita nak buat sebenarnya? Dan apakah bila kita ni nak bagi je ruang kepada pelarian semua lari ke Malaysia? Adakah begitu? Adakah bila kita membuka ruang pelarian lari ke Malaysia atau lari ke Mesir lah kita katakan, itu akan memberikan kebaikan ataupun kesan yang negatif? Jadi kita tak boleh terlalu pesimis terhadap Mesir sebagai contoh dalam isu ini. Kita tak boleh terlalu pesimis dengan Saudi dalam isu ini. Jadi kita nak kena faham semua benda. Mungkin ada benda kita tak setuju dengan Saudi, tapi realitinya kita bukan faham pun geopolitik. Mungkin ada benda kita tak setuju dengan negara-negara Arab, tapi realitinya kita pun tak tahu sebenarnya apa yang berlaku pada negara mereka, sebenarnya apa di sebalik perbincangan mereka. Jadi bila kita tak tahu, tiba-tiba kita terlalu negatif pandang negatif terhadap negara-negara Arab ni pun tak boleh sebenarnya. Tak nak kita kena sangka baik. Apalagi sebenarnya mereka dah buat perbincangan demi perbincangan. Cuma tinggal lagi apakah tindakan yang terbaik untuk menjaga dan menyelesaikan isu Palestin ni. Itu masalahnya. Sebagai contoh, orang duk marah dengan PLO ataupun Fatah. PLO buat apa? Tak pegang pun? Okey, sebagai contoh. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, PLO nak buat apa? PLO pun berapa ramai? Nak perang confirm dia orang kena bom dari awal lagi. Terbin Barat tu berapa kerak je umat Islam. Dan Terbin Barat pun berjuang. Ya, Terbin Barat pun mereka berjuang. Cuma mereka sekarang ni mereka memilih perjuangan daripada sudut jalan damai. Kerana kalaulah mereka juga lawan Israel, siapa lagi nak bincang kedamaian dengan Israel kalau PLO pun ambil tindakan yang sama dengan tindakan Hamas. Jadi tak nak kita kena timbang semua benda supaya kita tidak mudah bersangka buruk dengan mana-mana pihak. Ya, tak boleh sangka buruk dengan Hamas, kata Hamas mengganas. Tak boleh sangka buruk dengan PLO, kata PLO ni tak buat apa-apa. Tak boleh sangka buruk dengan Saudi, konon Saudi ni tak bagi ruang udara. Sedangkan Saudi kena jaga 2 tanah suci lagi, kena jaga keselamatan rakyat dia lagi. Tak boleh nak marah dengan Yaman, Yaman pun negara miskin. Dan Yaman kalau nak pergi serang pun kena lalui udara Saudi. Tak boleh marah dengan Jordan. Jordan pun dalam keadaan kritikal juga kalau mereka mengambil tindakan yang agresif. Jadi dalam bab ini, kita yakin dengan kepimpinan negara-negara Islam ni, ada tindakan yang mereka cuba ambil. Cuma sekarang ni, bagaimana cara penyelesaian dia? Ya? Okey, baik. Wallahualam, ibu-ibu sekalian, memang tak sempat masuk pun dalam bab itu. Betul Kak Dina, mereka telah membela dulu tapi kalah dalam perang 6 hari, betul. Dan yang terbaru kalau kita tengok
memang pelarian-pelarian di mana? Pelarian di Lebanon ya, dekat-dekat Beirut tu, Sabra Shatila tu, mereka memang bersedia untuk seruan jihad. Kanak-kanak mereka pun pakai baju tentera. Berani tahap apa kita tak tahu. Dan ramai orang ada senjata masing-masing. Jadi itu memang persediaan mereka. Mereka sedia mendengar arahan daripada pemimpin utama mereka. Kalau perlu berjihad, mereka akan berjihad. Okay. Dan ibu-ibu sekalian, saya pun memikirkan satu perkara sebenarnya. Dalam keadaan kita sedih lah. Orang tu mati, orang ni mati. Tapi realitinya dalam keadaan kita sedih dengan orang-orang yang mati tu, mereka mati dalam keadaan syahid. Masalahnya, bukan mereka tu bermasalah. Yang kita kalau nak sedih lah. Kalau kita nak sedih, mereka dah mati syahid. Mereka dah mati tu, boleh dikatakan selangkah kaki tu memang ke syurga dah. Ataupun memang mereka layak syurga. Yang wajar kita bimbangkan adalah kematian kita sendiri ni. Kematian yang okey ke tak okey? 2 orang kena bom, mati. Dah syahid dah. Jadi dah selamat dah di hari akhirat nanti insya-Allah. Yang mereka duk berjuang lawan habis-habisan tu dah syahid dah. Yang berjuang dengan jalan kedamaian dah syahid dah. Yang ada seorang tu kerja dia tak berlawan. Tapi kerjanya menguruskan jenazah-jenazah. Dan ratusan atau ribuan jenazah dia diurus. Dia kata tak ada masa dah untuk dia menangis. Tak ada masa dia dan berduka. Kerja dia akan urus jenazah sepenuhnya. Dah ribuan kot jenazah diuruskan. Kalau dia mati pun mati syahid dah, confirm dah mati syahid. Walaupun dia tidak mengangkat senjata. Jadi kalau kita nak sedih 2 orang ni kehilangan mak, ayah dan sebagainya, confirm dah mati syahid. Anak-anak tu semuanya akan menunggu di pintu syurga. Kan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi nampak ada seorang lelaki tu dia bawa anak dia ni sebagai akhir ya. Dia tanya, kamu ni sayang ke ni anak kamu ni kan? Nabi tanya. Dia kata, sayanglah Rasulullah, anak ni. Aku sayang kamu sebagaimana aku sayang juga anak ini. Kata dia. Okey. Tapi lama kemudian Nabi tak nampak anak tersebut. Nabi pun pelik. Ke mana anak tu pergi? Dan orang pun bagi tahu Nabi, anak itu telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW pun bagi tahu lelaki tersebut, kamu suka tak kalau anak kamu nanti menunggu kamu di pintu syurga? Jadi ayat itu membuatkan sahabat Nabi yang lain ni tersentak dan bertanya, Rasulullah, untuk dia saja ke untuk kami semua? Kalau kami mati anak masa kecil macam mana pula? Kata untuk semua orang. Bukan untuk dia aja, semua orang. Jadi artinya memang sedih, tak ada siapa yang tak sedih. Tapi mereka sudah berada di pintu syurga, atau sebenarnya mereka sudah pun berada di syurga dengan Nabi Ibrahim AS. Dan bila tiba hari kebangkitan kelak, mereka menunggu di pintu syurga masing-masing. Dan dibayangkanlah tiba-tiba bertemu di pintu syurga tu, ya Allah, tak tahulah berpeluk, bercium mak ayah ni berapa lama ni dengan anak masing-masing ni. Jadi sedih tu sedih keduniaan. Dia bukannya sedih keakhiratan. Jadi mereka sudah berjaya. Kita tak perlu sedih pun sebenarnya, cuma kita perlu merangka apa kerja yang boleh kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Dan sebagaimana saya tanya juga Dr. Luqman Abdullah sebelum beliau dilantik menjadi mufti wilayah, sebenarnya apa yang boleh kita buat sebenarnya untuk kebangkitan ummah ni? Beliau menyatakan kerja yang paling utama kita adalah kita kena jaga keluarga masing-masing. Kalau semua jaga keluarga masing-masing, bentuk kefahaman yang betul dalam minda anak-anak tentang Palestin dan sebagainya, insya-Allah. Bukan Palestin sajalah, segala nilai yang baik, insya-Allah baru negara kita akan menjadi negara yang kuat. Masing-masing jaga keluarga masing-masing, jaga kerabat masing-masing. Selesailah. Tapi kalau kita tak peduli tentang anak kita, anak orang lain sayang bukan main, anak kita buat tak tahu je. Anak orang lain bukan main lagi kita manja-manja. Kan ada orang kan pantang tengok anak orang lain, manja bukan main. Anak sendiri dia campak aja anak dia tu. Na'udzubillah, tak boleh. Jaga keluarga kita. Jaga keluarga kita, jaga keluarga kaum kerabat kita, insya-Allah. Okey, baik. Allah Alam. Kak Liza, MC utama kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah juga melantik Kak Liza jadi MC kat syurga nanti. Ada Allahumma pertemuan amin. JAA nanti. Allahumma amin. Tapi bukan Ustaz Indana masa tu. Itu masa tu Nabi-Nabi yang bagi talk masa tu, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khairan semua. Terima kasih banyak. Itulah macam Ustaz cakap tu. Dia punya pepatah kera di hutan disusukan kan. Anak sendiri biarkan. Macam itulah. Tapi itulah peranan ibu bapa tu seharusnya berkisar kepada keluarga dululah sebenarnya.
Terima kasih banyak semua. Ustaz pun dah terlebih masa 6 minit dah ni. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Liza, terima kasih Ustaz. Ustaz keluar ya. Tak ada kerja tu. Okey, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.